Tanya IP anda. Ya, Dan kita tanya masih, AP anda petang ini bersama saya Zaza Majid dan juga Farida On ya, bersama-sama dengan anggota Parlimen JRC Bishan Tua Payoh yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Parlimen Pemerintah Tenaga Kerja Encik Zainuddin Nordin. Dan kita akan terus seperti yang dikatakan awal tadi, kita akan terus membincangkan tentang persaingan yang sihat ya dalam pendidikan dan juga dalam pelajaran. Dan kita tahu bahawa Cik Zainuddin juga pernah menjadi dan menjadi pengajar di Politeknik selama 15 tahun ya, dalam waktu yang panjang bekerja ini dengan ramai belia ya. Dan kita tahu bahawa sekarang ini juga berbagai perubahan yang dapat kita lalui dalam bidang pendidikan ini. Jadi mungkin dalam laluan untuk terus mempertingkatkan kemahiran kita ya, disediakan oleh pihak pemerintah khususnya bagi para pelajar. Dan nanti kita akan menyentuh tentang para pelajar politeknik, tapi sekarang ini kita menyentuh tentang para pelajar ITE dahulu, Cik Zainuddin ya. Mungkin Cik Zainuddin dapat mengulas tentang program-program anjuran mendaki yang boleh dimanfaatkan oleh para pelajar ITE untuk terus menjamin kemahiran mereka ataupun menajamkan kemahiran mereka, Cik Zainuddin. Dalam suasana dunia yang saya rasa terus berubah dan industri-industri yang terus berkembang, kita dapat melihat bagaimana majikan-majikan memerlukan pekerja-pekerja yang kalau boleh dipanggil dengan mudah smart worker. Pekerja-pekerja yang boleh mempunyai pemikiran yang tersendiri, boleh menyumbang kepada perkembangan majikan mereka dan juga syarikat mereka. Dan ingin kita juga sedari bahawa pelajar-pelajar kita harus mempunyai kebolehan yang lebih daripada akademik dan kemahiran kerja-kerja tangan. Mereka harus juga mempunyai kemahiran yang menyeluruh agar mereka mempunyai yakin diri, dapat membuatkan persembahan atau presentation, dapat memberi keyakinan kepada klien, kepada majikan, kepada semua orang yang mereka kerja. Jadi kita mempunyai program-program yang boleh terus mempertingkatkan pelajar-pelajar kita agar mereka mempunyai yakin diri yang lebih. Dan program-program management ini saya rasa adalah untuk memupukkan semangat seperti leadership program untuk mereka membuat persembahan dan presentation, dan juga agar mereka dapat membuat projek-projek dan bekerjasama dengan sebuah pasukan. Jadi inilah saya rasa ciri-ciri yang penting agar kita dapat terus memupukkan semangat yang baru dan kebolehan-kebolehan atau boleh dipanggilkan life skill yang mungkin tidak dapat ditimba di dalam sekolah tapi juga di luar dan tempat-tempat yang sesuai. Jadi kemahiran untuk mereka menerajui kehidupan juga ya. Dan satu lagi perkara ni adalah minda minda para pelajar ITE ini. Bagaimana agaknya kita boleh terus berusaha bersama-sama, masyarakat bersatu berusaha untuk seolah-olah menganjak paradigma pemikiran para pelajar ini yang sebenarnya mereka boleh terus melanjutkan pengajian dan melangkah ke tahap yang lebih tinggi lagi. Yang walaupun ia mungkin mengambil masa yang lebih lama ya untuk ke Menara Gading, tapi tidak mustahil. Jadi bagaimana kita boleh terus merangsang anak-anak ini? Contoh-contoh yang ada memang sekarang banyak tak seperti dahulu. Dahulu memang kalau kita nak lihat pelajar-pelajar yang terus maju ke hadapan mungkin kurang. Tapi sekarang ramai pelajar-pelajar kita yang telah maju walaupun mereka datang daripada sekolah-sekolah yang kita rasakan mungkin di masa dahulu sukar untuk terus maju, tapi tidak. Sekarang ramai yang maju walaupun mereka datang daripada sekolah ITE, Politeknik dan juga di sekolah-sekolah daripada Heartland. Kerana peluang yang ada dan kebolehan belia-belia kita telah menunjukkan mereka boleh maju tidak kira di mana juga mereka datang. Latar belakang mereka tidak menjadi sebab agar mereka tidak boleh maju. Sekolah mereka tidak boleh menjadi sebab, kerana setiap sekolah inginkan pelajar-pelajar mereka terus maju dan banyak yang telah diberikan oleh pemerintah agar sekolah-sekolah kita terus berubah, terus maju. Jadi haruslah pelajar-pelajar kita mengambil peluang tersebut. Saya rasa itu yang pertama. Contoh telah menunjukkan perkara ini boleh berlaku. Yang kedua adalah keinginan diri mereka dan juga keluarga mereka. Jadi ibu bapa mereka dan saudara mara haruslah memberikan bimbingan yang baik agar belia-belia kita terus mempunyai keyakinan diri. Dengan adanya sokongan daripada keluarga, ibu bapa dan masyarakat menunjukkan bahawa kita inginkan mereka maju dan kita akan terus memberikan mereka bimbingan yang baik. Bagi pelajar
pelajar-pelajar kita, mereka haruslah menyedari bahawa dengan adanya semua ini di sekelilingi mereka, mereka haruslah menyedari bahawa ramai yang mencintai mereka, ramai yang ingin mereka terus maju, lebih yang peluang yang akan diberikan kepada mereka, sumber-sumber yang baik. Seperti kita lihat bagaimana ibu bapa sekarang keluar ke shopping center untuk beli buku-buku, beli sumber-sumber yang baik untuk anak-anak mereka. Ini menunjukkan ibu bapa kita juga telah membuat perubahan yang amat pesat, perubahan minda, juga aspirasi yang lebih tinggi. Jadi ibu bapa mempunyai aspirasi yang lebih tinggi juga, dan mungkin peranan ibu bapa dan juga peranan para pelajar ini dalam memilih kursus yang diminati pula bagaimana Encik Zainuddin. Ada kalanya ibu bapa nak anak-anak mengambil kursus ini, tapi anak-anak pula sebaliknya. Jadi bagaimana tu sama ada nak mencapai kata sepakat ataupun nak ikutkan anak, ikutkan ibu bapa, bagaimana pandangan anda? Siapa yang nak diikut sebenarnya Encik Zainuddin dalam hal ini? Saya sendiri adalah seorang bapa. Saya mempunyai 3 orang anak perempuan. Kalau kita fikirkan kesukaran dan keinginan yang kita, aspirasi kita untuk anak-anak kita memanglah banyak, memanglah luas. Tapi sebagai pendidik, kita harus juga menyedari bahawa anak-anak kita ada juga keinginan dan aspirasi mereka sendiri. Anak-anak kita juga mereka membaca, mereka melihat, mereka mempunyai pemikiran. Kita inginkan mereka terus mempunyai keyakinan diri dan kebolehan yang unik bagi diri mereka agar mereka terus maju. Jadi haruslah kita menyedari dan mengenali anak-anak kita dengan lebih baik. Duduk berbincang kerana mereka akan terus menyedari kebolehan mereka. Kita boleh berbincang dan memberi pandangan kita, perspektif yang berbeza, agar kita dapat juga menyedari bahawa kedua-duanya boleh menyedari apa yang baik di dalam industri, apa yang baik untuk masa hadapan, dan mungkin dengan adanya diskusi yang lebih matang dan tinggi, saya rasa satu keputusan yang baik boleh dicapai. Dan kita telah lihat Encik Zainuddin, kejayaan anak-anak Melayu kita sama ada di ITE ataupun di Politeknik Jadi dari kejayaan-kejayaan ini diharap dapat menjadi rangsangan kepada pelajar-pelajar kita yang lain Tidak apakah agaknya antara program-program yang disediakan oleh pihak ITE dan mungkin Politeknik yang menjadi rancangan-rancangan ataupun program-program tukikan untuk para pelajar kita menyertai, Zainuddin? Kalau kita inginkan contoh, memang banyak. Di dalam sekolah sendiri, di ITE, mereka mempunyai program-program khas untuk terus membantu pelajar-pelajar dari segi leadership, dari segi enrichment. Banyak yang boleh mereka timba daripada program-program yang sedia ada. Walau bagaimanapun di luar, bagi pihak 4PM, dengan mendaki, kita juga saya rasa lihat bagaimana kita inginkan pelajar-pelajar di ITE terus mendapat semangat yang baru. Saya rasa dengan usaha di CLF dan banyak sumber-sumber yang ada, dan kita juga memberikan sumber keuangan untuk pelajar-pelajar kita terus dapat teruskan pembelajaran dan pendidikan mereka untuk masa hadapan. Jadi kita lihat keinginan untuk masyarakat dan juga badan-badan Melayu Islam yang inginkan kebolehan pelajar kita terus maju. Kalau kita lihat dari segi BITE di 4PM, mereka terus membimbing pelajar-pelajar dari segi leadership, dan juga melihat bagaimana dapat membantu pelajar-pelajar mungkin menghadapi kesukaran bagi pelajaran mereka. Dari segi life skill dan mentoring dan coaching memanglah banyak yang kita lakukan, dan haruslah pelajar kita untuk mengambil kesempatan ini dan agar mereka melibatkan diri mereka di dalam program-program tersebut agar mereka akan terus maju dan mengambil kesempatan ini selagi ada sumber, selagi ada yang dilakukan di dalam ITE, bimbingan ini akan terus ada. Program-program kepimpinan, pengayaan yang perlu direbut oleh para belia ini, para pelajar ini, kerana mereka adalah satu sumber penting kepada masyarakat dan juga kepada negara, memandangkan Singapura tidak mempunyai sumber semula jadi yang banyak kan. Benar. Dan sebentar saja lagi akan kita sentuh pula tentang bagaimana belia ini merupakan satu sumber yang penting, sebentar saja lagi.